Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Aina Wardah binti Zaidul Hisham selaku pengerusi majlis bagi forum hari ini. Forum kita pada hari ini berkaitan dengan kedaulatan undang-undang yang merupakan antara asas rukun negara kita. Jadi pada hari ini kita mempunyai beberapa panel yang akan membincangkan mengenai rukun negara yang keempat ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ke semua panel yang terlibat pada hari ini. Panel yang pertama ialah panel Zulfakar bin Abdullah. Panel yang seterusnya ialah Sharifah Nur Ashikin binti Said Ali. Panel yang ketiga ialah Nurul Syahirah binti Jamalul Lail. Panel yang seterusnya ialah Nasrul Hadi bin Omar. Dan panel yang terakhir ialah panel Hafizuddin bin Hamdan. Seperti yang kita tahu, terdapat 5 perkara di dalam rukun negara. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Tujuan rukun negara ini dicipta bertujuan untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan berbilang agama. Selain itu, untuk mencapai kesejahteraan di dalam negara ini. Jadi, usaha kerajaan untuk mencapai perkara tersebut dengan menggariskan 5 rukun negara ini. Kita akan lihat bagaimana peranan rukun negara yang keempat ini dapat memberikan kesan kepada negara dan rakyat. Kita akan serahkan kepada panel kita yang pertama. Terima kasih pengerusi majlis. Saya Zulfakar bin Abdullah akan menerangkan mengenai keistimewaan menjadi rakyat Malaysia. Sejak merdeka 61 tahun dahulu, kepesatan pembangunan negara adalah pada tahap yang boleh dibanggakan. Tidak hanya tertakluk kepada kehebatan kemajuan seni bidanya, ekonomi dan teknologi yang dimiliki, Malaysia antara yang termaju di Asia Tenggara. Malah, Malaysia turut menjadi contoh kepada negara lain. Malaysia antara salah satu negara di dunia yang mempunyai kepelbagaian kaum, iaitu Cina, India dan Melayu. Namun, negara ini turut dihuni oleh kaum-kaum minoriti seperti Iban, Kadazan, Bidayu dan lain-lain. Ini menunjukkan betapa harmoninya hidup kita dalam negara yang berdaulat dengan undang-undang. Oleh itu, undang-undang negara yang berasaskan perlembagaan ini akan menjamin kehidupan anggota masyarakat, suku kaum, agar dapat hidup dalam suasana yang teratur dan selamat tanpa sebarang bentuk kekacauan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang pertama. Baiklah, kita teruskan forum ini dengan mengapa pentingnya undang-undang di dalam negara ini. Kita serahkan kepada panel kita yang kedua. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya Sharifah Nur Ashikin binti Said Ali. Pada kali ini saya ingin menerangkan mengenai kepentingan undang-undang dalam negara. Beberapa orang berfikir tentang mengapa penting untuk mematuhi undang-undang. Bagi sesetengah tempat, peraturan ada untuk melanggarnya, tetapi undang-undang dicipta atas alasan dan setiap warga negara hanya diwajibkan untuk mematuhi. Pertama sekali ialah ia membolehkan anda mengekal keseimbangan dalam masyarakat dan melindungi orang yang lemah daripada tamak dan lebih kuat. Sudah tentu sekurang-kurangnya sekali dalam hidup mereka. Selain itu ialah perlu diingat bahawa banyak warga negara kita takut hukuman kerana melanggar peraturan tertentu. Mungkin tidak sanggup membayar denda besar atau berkhidmat di penjara. Tetapi, kegagalan untuk mematuhi undang-undang membawa kesan-kesan sedemikian. Di samping itu, majoriti rakyat negara ini takut untuk harga dan diri mereka sendiri di mana mereka boleh kehilangan kebebasan peribadi dan memperoleh kebaikan. Oleh itu, kepentingan kedaulatan undang-undang amat penting untuk dipatuhi dan diketahui. Jelas sekali isi yang telah dikupas oleh panel kita. Baiklah, kita teruskan forum kita dengan panel kita yang ketiga. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Saya, Nur Syahirah binti Jamalul Lail, akan berkongsi sedikit berkenaan kesan buruk jika kita tidak mengikuti atau tidak memahami rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Kenapa pentingnya kita belajar undang-undang ni? Kita dapat tahu dan kita dapat mengekalkan keamanan yang kita tengah lalui sekarang ini di dalam negara kita. Jika kita melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh negara,
maka keamanan yang kita dapat capai ni kita tak dapat merasainya. Dan generasi kita akan datang pun tak dapat merasainya. Jika kita tidak mengikuti undang-undang, kita akan terjebak dengan perkara yang negatif, iaitu merokok, mengambil dadah dan seumpamanya. Kita tahu di dalam Malaysia kita ada 3 kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Kalau kita ikut undang-undang, kita dapat jalani kehidupan kita bersama kaum yang lain. Nescaya perkara ini keburukan yang melanda jika kita tidak mengikuti undang-undang, kita juga akan dapat membendungnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan majlis kepada pengurusi majlis. Saya setuju dengan kesan yang boleh berlaku jika undang-undang tidak dititik beratkan oleh masyarakat. Baiklah, panel kita yang seterusnya akan membincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memupuk masyarakat tentang rukun negara. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Saya Nasrul Hadi bin Omar. Saya akan menyatakan sebuah sedikit tentang langkah-langkah untuk memupuk masyarakat terhadap kedaulatan undang-undang. Yang pertama sekali ialah dengan memupuk semangat patriotisme di kalangan rakyatnya, kita haruslah berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia dan menyayangi negara kita. Kita perlulah mengenali serta menghormati raja dan pemimpin negara kita kerana mereka yang berusaha mengekalkan keamanan di negara kita. Seterusnya, kita haruslah menghormati lambang-lambang kebenaran negara seperti bendera, lagu negaraku dan jata negara. Bendera negara kita, jalur gemilang, haruslah dikibarkan dengan penuh semangat. Kita tidak harus membenarkan bendera negara kita dipijak. Di samping itu, seorang rakyat haruslah sentiasa bersifat setia dan sayang akan negaranya. Kita juga harus taat kepada raja dan negara supaya tidak menghayati negara kita sendiri. Kita haruslah menjaga dan mempertahankan maruah bangsa negara dengan bersedia untuk berkorban apa sahaja bagi mempertahankan kemerdekaan kita. Akhir sekali, ialah semangat kekitaan juga amat penting dalam mengekalkan perpaduan negara. Semangat perpaduan dapat diamalkan dengan memupuk amalan bertolak ansur, bersabar dan mengawal diri demi mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan negara. Terima kasih panel hadir atas ulasan yang diberikan. Baiklah, kita dengar ulasan daripada panel kita yang terakhir tentang cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan kedaulatan undang-undang. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Saya Hafizuddin. Saya akan menerangkan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan kedaulatan undang-undang. Pertama ialah ancaman atau nasi-nasi luar yang cemburu dengan keharmonian negara Malaysia. Terdapat juga pihak yang sengaja mengeksploitasi isu-isu ekonomi dan sosial politik negara untuk mendapatkan sokongan terutama dari kalangan parti politik dan badan bukan kerajaan. And then, kehadiran pendatang sama ada sah atau haram juga boleh menjejaskan imej dan keharmonian negara ini kerana sebilangan mereka suka menimbulkan masalah, berbagai masalah. Antara masalahnya adalah akan melakukan kegiatan jenayah dan akan melakukan banyak kerosakan. Selain itu, ancaman juga datang daripada kegiatan pemalsuan dokumen seperti pasport, IC dan sijil-sijil yang berkenaan. Seterusnya, cabaran dalam mengekalkan keperbudakan kaum di Malaysia. Sikap individu yang terlalu memupuk semangat sesama kaum hanya menjarakkan lagi kurang, iaitu boleh dikatakan sebagai resis lah. Resis ni amat tidak baik untuk negara kita kerana ia ini akan mewujudkan rasa ketidaksefahaman. Dan akhirnya akan menghancurkan nilai-nilai patriotisme yang ada dalam generasi sekarang. Next. Remaja yang tidak mempunyai semangat Kristian lebih mudah untuk berhijrah ataupun lebih mudah mengikut budaya-budaya luar yang boleh mengganggu keharmonian negara kita. Dan itu saja daripada saya.
Sekian sahaja daripada panel kita yang terakhir. Kita sudah mendengar pandangan daripada kesemua panel kita. Jadi kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu, ibarat bukit sama didaki, kelurah sama-sama dituruni, untuk memastikan undang-undang negara ini sentiasa didaulatkan serta dihayati dan diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, burung merpati terbang tinggi, hinggap seekor di dahan jati. Rukun negara tersemat di hati, moga kita bertemu lagi. Sekian sahaja untuk hari ini. Andai ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Saya akhiri forum ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.